salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif yang juga bertanggungjawab dalam hal ehwal agama Islam di Sabah mengesahkan tangkapan 4 orang yang dipercayai terlibat dalam ajaran sesat Milah Ibrahim atau Abraham yang sedang bergiat aktif di sekitar Kota Kinabalu. Mereka yang ditangkap terdiri daripada seorang wanita dan 3 lelaki. Datuk Arifin berkata gerakan ajaran sesat Milah Ibrahim yang sedang bergiat aktif merekrut ahli menerusi laman sosial adalah diharamkan kerana bertentangan dengan ajaran Islam. Sehubungan itu, pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS meningkatkan kerjasama dengan pihak berkuasa untuk memantau dan melaksanakan penguatkuasaan ajaran berkenaan agar tidak tersebar di negeri ini. Kita sentiasa memantau ajaran ini datang daripada negeri lain yang datang ke Sabah dan sudah jelas ajaran-ajarannya akan membawa kepada nilai-nilai fanatik ekstrim. Ini yang kita takuti dan ini yang kita awasi sentiasa. Dan JAHIN bersama PDRM, bersama keselamatan penguatkuasaan yang lain sentiasa bekerja sama untuk memantau gerakan ini. Datuk Arifin menyatakan demikian kepada media dalam Majlis Amanat Program Sekalung Budi Seikhlas Penghargaan Daerah Beaufort di Papar. Turut hadir Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam JPA Negeri Sabah, Datuk Nordin Siman. Seramai 66 pesara perkhidmatan awam negeri dari daerah Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Menumbuk dan Membakut diraikan dalam majlis ini. Taktik 3 pengedar dadah yang dipercayai mempergunakan 2 kanak-kanak gagal apabila polis Kota Kinabalu berjaya menahan mereka bersama 503.56 gram dadah jenis syabu bernilai RM65,000. Ketua Polis Kota Kinabalu ACPM Chandra berkata, kejadian itu berlaku kira-kira pukul 7.30 malam tadi di tempat letak kereta Plaza University, Jalan Sepanggar, Kota Kinabalu. Kanak-kanak itu ditemui di dalam kereta dinaiki ketiga-tiga suspek ketika hendak bertemu pelanggan untuk menjual dadah. 2 budak kecil. Satu umur 4 tahun, satu umur 8 tahun. 8 tahun. Ini anak kepada pemandu itulah. So, dia menggunakan budak-budak pula untuk bawa dalam kereta seolah-olah untuk satu teknik untuk mengaburi pihak penguatkuasa seolah-olah kereta tu macam kereta keluarga lah, bukannya kereta yang melibatkan pengedaran sindiket dadah. SCPM Chandra menyatakan demikian kepada media selepas perhimpunan bulanan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Beliau juga memberitahu 2 daripada 3 suspek itu mempunyai rekod lampau berkaitan dadah. SCPM Chandra juga tidak menolak kemungkinan suspek yang semuanya berasal dari Sepanggar terlibat dengan satu sindiket dadah yang aktif di sekitar Kota Kinabalu sejak sebulan lalu. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman gantung jika sabit kesalahan. Kira-kira 30 ketua isi rumah KIR yang kurang berkemampuan dalam daerah Tenom dan daerah kecil Kemabung berjaya disenarai dan didaftarkan dalam sistem e-kasih selepas lawatan pasukan bergerak mobile team ke daerah terlibat. Laporan lanjut bersama wartawan Duli Simon dan jurukamera Nur Hisham Ismail. Pasukan ini diketuai Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah PPNS dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan NGO. Ketika ditemui RTM, penolong pegawai kesejahteraan PPNS Walter Aliun berkata, selepas daerah Keringau, pasukan ini turun padang ke Tenom dan Kemabung bagi mendekati dan mengenal pasti rakyat yang masih belum menerima sebarang bantuan. Kita akan melawat 10 daerah, 10 buah KIR yang akan dipilih untuk dimasukkan dalam sistem e-kasih dan seterusnya untuk diselaraskan dengan apa-apa bantuan. Sementara itu mereka yang tersenarai dalam e-kasih berharap dapat menerima bantuan sewajarnya bagi meringankan beban mereka. Siapa juga lah dapat rumah yang kerajaan punya. Pasal saya ini tidak kan
tiada pendapatan begitu. Bagus juga lah kalau kerajaan kasih saya naik rumah. Kalau darah lah anakku nggak dia pengganuanku pendapatanku napa itu sangat ada nggak 28 ringgit menimbang susulah. Keluarga kami tengoklah keadaan macam ini kan rasa geli-gala sedikit macam mana bantuan akan diulurkan lah. Masalah saya ini terutama sekali ini pipe lah air sampai rumah ini pun macam apa macam sulap-sulap sampai rumah sekarang lah nih. Harapan saya semoga ada bantuan kah gitu yang diberi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2013, pasukan bergerak Mobile Team berjaya mengesan 6.023 KIR untuk disenaraikan dalam IKASI. Usaha mendekati rakyat yang kurang berkemampuan terus dipergiatkan melalui program Mobile Time di kawasan pendalaman di negeri ini. Ia adalah bagi memastikan rakyat yang kurang berkemampuan mendapat pembelaan wajar daripada pihak kerajaan untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup mereka. Luli Simon bersama juru kamera Norisham Ismail dari daerah Tenom melaporkan untuk berita RTM. Sekian bahan berita N5 dari Sabah petang.